Tuan Yang Dipertua, bagi pihak Kementerian Sumber Manusia, saya terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja Pindaan 2023. Kementerian menghargai semua pandangan, saranan, cadangan maupun teguran daripada semua ahli-ahli yang berhormat tersebut. Seramai 14 orang ahli yang berhormat telah membahaskan Rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja Pindaan 2023, iaitu Yang Berhormat Ipoh Barat, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Seputih, Yang Berhormat Setiu, Yang Berhormat Miri, Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Bayan Baru, Yang Berhormat Jerlun, Yang Berhormat Tenggara, Yang Berhormat Pasir Salak, Yang Berhormat Sungai Petani, Yang Berhormat Temerloh, Yang Berhormat Petaling Jaya dan Yang Berhormat Hulu Selangor. Tuan Yang Dipertua, berhubung saranan Yang Berhormat Ipoh Barat, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Setiu, Yang Berhormat Miri, Yang Berhormat Jerlun dan Yang Berhormat Pasir Mas berkaitan dengan isu kepelbagaian kesatuan sekerja dengan izin multiplicity, untuk makluman Dewan Yang Mulia, asas utama pindahan ini adalah untuk memansuhkan sekatan penubuhan kesatuan sekerja, termasuklah sekatan dari hanya membenarkan satu kesatuan sekerja dalam mana-mana industri, pekerjaan atau trade. Untuk itu, ia tidak dapat lari dari isu kepelbagaian kesatuan sekerja. Kepelbagaian kesatuan sekerja dijangka akan memberi impak yang baik terutamanya kepada pekerja dan memberi kebebasan kepada pekerja untuk menyertai atau menubuhkan kesatuan mengikut pilihan mereka sendiri. Bagi memastikan keharmonian perusahaan dapat dikekalkan, sesuatu kesatuan dibenarkan untuk menghadkan keanggotaannya di mana seseorang pekerja yang telah menganggotai kesatuannya tidak dibenarkan untuk menganggotai kesatuan sekerja yang lain. Adalah menjadi harapan kerajaan dengan pindaan Akta 262 ataupun 262, ia akan mewujudkan kesatuan sekerja yang lebih matang, progresif dan bersaing secara sihat bagi memastikan faedah-faedah pekerja dapat dipertingkatkan. Kesatuan dibenarkan untuk menghadkan keanggotaannya di mana seseorang pekerja yang telah menganggotai sesuatu kesatuan tidak dibenarkan untuk menganggotai kesatuan yang lain. Sekiranya terdapat sekatan ini dalam perlembagaan kesatuan, beliau tidak boleh menganggotai atau memegang jawatan dalam kesatuan yang lain. Walau bagaimanapun, ya, Ipoh Barat. Ketua Speaker, saya nak dapat sedikit penjelasan dan juga pendirian kerajaan. Bila kita bersetuju untuk berbagai kesatuan sekerja, masalah dia adalah di mana kemungkinan besar di negara ini bila kita ada perbincangan dengan majikan kesatuan, mereka kata kesatuan lah yang mengatakan bahawa bila ada lebih kesatuan, dia akan disponsor oleh majikan, menjadi kawan baik, ejen kepada majikan dan diguna pakai untuk matikan lagi satu kesatuan. Jadi saya berpendapat Department JAX ini perlu membuat penyiasatan menyeluruh in totality sebelum satu-satu pendaftaran dibenarkan. Yang kedua, saya pohon agar jasa baik JAX diberi arahan bahawa kelonggaran diberi kepada semua kesatuan di negara ini untuk mengambil mana-mana member dari mana-mana pekerjaan. Sekarang dari segi praktisnya, polisinya adalah jika dia ada satu kesatuan, dia adalah kepada satu pembinaan, dia terhad kepada tersebut. Macam saya cakap dalam ucapan saya, kalau dia manufacture plastik, walaupun plastik menjadi satu komponen dalam pembinaan kereta, tetapi kamu tak boleh menjadi anggota di plastik kerana ada kesatuan perlambagaannya. Saya harap kelonggaran diberi, ini diberi bincangkan dulu
Itu sebab perkara itu saya rasa perlu diambil kira lah. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Perkara yang dibangkitkan itu akan dipertimbangkan. Jika tiada sekatan dalam perlembagaan kesatuan, maka pekerja tersebut boleh menganggotai dan seterusnya memegang jawatan dalam kesatuan-kesatuan yang dianggotainya. Perkara ini adalah tertakluk kepada perlembagaan kesatuan sekerja masing-masing. Yang Berhormat Ipoh Barat membangkitkan berkaitan permohonan pendaftaran kesatuan yang dikatakan mengambil masa yang lama. Piagam Perlangan Jabatan telah menetapkan bahawa permohonan pendaftaran hendaklah diproses dalam tempoh sebulan selepas permohonan diterima. Berdasarkan rekod jabatan, sesuatu permohonan yang lengkap akan didaftarkan dengan segera dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima di Ibu Pejabat. Yang Berhormat Ipoh Barat dan Yang Berhormat Seputih mengutarakan pandangan berkenaan dakwaan bahawa pindaan rang undang-undang ini memberi kuasa penuh kepada Ketua Pengarah. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pindaan akta ini tidak sama sekali memberi kuasa penuh kepada Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja. Sebaliknya, melalui pindaan ini, kuasa sedia ada Ketua Pengarah telah dihadkan, khususnya dalam hal pendaftaran Kesatuan Sekerja, pembatalan Kesatuan Sekerja dan penggantungan cawangan Kesatuan Sekerja. Walau bagaimanapun, terdapat peruntukan yang ditambah baik bagi memastikan akta ini dapat dikuatkuasakan dengan berkesan, contohnya peruntukan berhubungan kuasa siasatan dan pendakwaan ke atas Kesatuan Sekerja yang melakukan kesalahan. Yang Berhormat Ipoh Barat dan Yang Berhormat Setiu turut membangkitkan sama ada pindaan akta Kesatuan Sekerja ini akan dapat meningkatkan keanggotaan Kesatuan Sekerja. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian menjangkakan pindaan akta ini akan dapat meningkatkan keanggotaan Kesatuan Sekerja dengan anggaran peningkatan keanggotaan adalah sebanyak lebih kurang 50,000 sehingga 100,000 anggota, manakala bilangan kesatuan dijangka akan meningkat dari 756 kepada 800 kesatuan sekerja pada tahun ini. Kementerian yakin pindahan akta ini akan dapat meningkatkan keanggotaan Kesatuan Sekerja. Kementerian telah pun merancang dan melaksana beberapa inisiatif dan merealisasikan perkara ini. Kementerian juga ada memperuntukkan dana kepada kesatuan-kesatuan sekerja untuk menjalankan program-program kesatuan sekerja. Kementerian berharap pindaan ini akan mewujudkan kesatuan sekerja yang lebih matang, progresif dan bersaing secara sihat bagi memastikan faedah-faedah pekerja dapat dipertingkatkan. Di samping itu, Kementerian juga akan menggariskan sasaran jangka masa sederhana dan jangka masa panjang berhubung perkara ini. Yang Berhormat Ipoh Barat turut membangkitkan pertanyaan mengapa kesatuan dalam... Ya. Terima kasih. Tuh, saya nak dapat sedikit pandangan. Ini sebenarnya dirajui oleh kita semasa pada tahun 2018 dan 2019, di mana kerajaan mengagihkan setiap tahun sekurang-kurangnya RM500,000. Banyak di antara forum-forum ni diadakan di 5-star hotel. It doesn't make sense. Kerana 95% dari pekerja adalah di factory-factory dan tempat-tempat biasa. Saya telah pada pandangan saya bahawa kita perlu back to basics. Kita perlu pergi ke tempat di mana mereka bekerja. JAX perlu memberi penerangan kerana kesatuan kerja sendiri bila ingin mendapat kebenaran majikan tidak membenarkan, maka peranan perlu dimainkan oleh kesatuan, dimainkan oleh JAX. Saya pun ia dialihkan bahawa new thinking supaya we be with them rather than they come to us. Kita di 5-star hotel macam di Ipoh di Kuala Lumpur, where the ordinary people can come. Walaupun makanan cantik, air condition dan sebagainya, itu baik untuk kita, tetapi bukan baik untuk pekerja. Ini adalah satu cadangan yang baik daripada Yang Berhormat Ipoh Barat. Saya terima baik cadangan tersebut. Dan Yang Berhormat Ipoh Barat turut membangkitkan pertanyaan mengapa kesatuan dalam sektor kerajaan lebih banyak berbanding dengan kesatuan sekerja di sektor swasta.
berdasarkan statistik jabatan sehingga Jun 2023, bilangan kesatuan di sektor kerajaan berjumlah 163 dengan keanggotaan berjumlah 531,436 orang, manakala bilangan kesatuan sektor swasta berjumlah 466 dengan keanggotaan seramai 340,948 orang. Adalah menjadi harapan kerajaan melalui pindahan ini untuk menggalakkan pekerja-pekerja di sektor swasta untuk menubuhkan dan menganggotai kesatuan sekerja. Mereka memandangkan pindahan ini akan memberikan kebebasan kepada pekerja untuk memilih atau menubuhkan kesatuan sekerja mereka sendiri. Jabatan mempunyai rancangan bagi jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang untuk meningkatkan keanggotaan kesatuan sekerja bukan sahaja di sektor swasta tetapi juga dalam sektor kerajaan. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Pendang dan Yang Berhormat Pasir Mas turut bertanya sama ada pekerja sektor e-hailing boleh membentuk kesatuan sekerja dalam menjaga hal-hal kebajikan mereka. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pekerja-pekerja boleh menubuhkan kesatuan sekerja sekiranya mereka digajikan di bawah suatu kontrak perkhidmatan dengan izin contract of service dengan pihak majikan. Namun demikian, bagi pekerja-pekerja sektor e-hailing yang berada di bawah kontrak untuk perkhidmatan, contract for service, mereka bukanlah seorang pekerja menurut definisi Akta Kesatuan Sekerja 1959. Sehubungan itu, mereka tidak boleh menubuhkan dan menganggotai kesatuan sekerja. Isu ini boleh diselesaikan sekiranya takrif pekerja dipinda di bawah Akta Kerja 1955. Walau bagaimanapun, perkara ini perlu dikaji dengan teliti dan menyeluruh untuk memastikan ia boleh memberi manfaat kepada pekerja secara keseluruhannya. Dan pada masa yang sama, kerajaan hari ini sedang meneliti dan mengkaji kebolehkelaksanaan undang-undang dan dasar baru yang bersesuaian bagi mengawal selia sektor ekonomi gig yang turut merangkumi pekerja sektor e-hailing yang semakin membangun dan berkembang di dalam negara. Pada masa ini, kerajaan telah memperkenalkan Akta Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017, Akta 789, untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri. Pada mulanya, Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri di bawah Akta 789 ini diwajibkan kepada sektor pengangkutan penumpangan iaitu pekerja taksi, e-hailing dan pemandu bas yang berkuat kuasa mulai 1 Jun 2017. Mulai 1 Januari 2020, perlindungan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri telah diperluaskan kepada 19 sektor pekerjaan sendiri yang lain seperti pengangkutan barangan atau makanan, pertanian, penjaja dan lain. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Pendang dan Yang Berhormat Miri juga membangkitkan isu berkenaan langkah-langkah yang diambil kerajaan dalam mempromosikan kesatuan sekerja kepada golongan pekerja muda. Ia adalah untuk meningkatkan penyertaan golongan muda dalam kegiatan kesatuan sekerja. Kementerian mempunyai beberapa inisiatif dalam mempromosikan faedah dan fungsi kesatuan sekerja kepada pekerja-pekerja, terutamanya kepada pekerja muda melalui program-program pendidikan secara berterusan sebagai contoh, program kesedaran berkesatuan bersama graduan dan pelajar, program outreach bersama pekerja, kesatuan sekerja, pelajar, pelatih dan mahasiswa. Selain itu, kementerian juga akan terus memberi pendidikan melalui sesi libat urus mengenai faedah kesatuan sekiranya mereka mempunyai kesatuan sekerja. Isu berkaitan definisi pekerja parti politik yang dibangkitkan oleh YB Pendang. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pekerja parti politik sememangnya dibenarkan menganggotai kesatuan sekerja tanpa perlu mengisytiharkan jawatan mereka sebelum menganggotai kesatuan tersebut. Walau bagaimanapun, untuk menjadi pegawai kesatuan, pekerja tersebut perlu menyatakan jenis pekerjaan dan jawatan dalam parti politik jika ada.
dalam notis yang dikemukakan kepada Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja. Ini adalah kerana pemegang jawatan dalam parti politik tidak dibenarkan untuk menjadi pegawai Kesatuan Sekerja. Pekerja parti politik adalah merujuk kepada pekerja yang digajikan oleh mana-mana parti politik, contohnya pemandu, kerani kewangan, kerani pentadbiran dan sebagainya. YB Pendang juga membangkitkan pertanyaan sama ada pindahan undang-undang ini hanya untuk diselaraskan dengan negara-negara lain. Pindahan ke atas akta ini perlu dibuat memandangkan peruntukan sedia ada dalam akta ini tidak mengambil kira prinsip kebebasan berkesatuan. Memandangkan kerajaan telah meratifikasi dengan izin Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP pada 30 September 2022 dan mula berkuat kuasa pada 29 November 2022, pindaan kepada akta ini sememangnya adalah satu keperluan. Sekiranya Malaysia tidak mematuhi peruntukan-peruntukan bab buruh yang dinyatakan dalam CPTPP, negara ahli CPTPP yang lain boleh membuat tuntutan terhadap Malaysia supaya Malaysia mematuhi peruntukan-peruntukan di bawah bab buruh CPTPP. Dan selanjutnya, melalui mekanisme penyelesaian pertikaian CPTPP yang boleh menyebabkan Malaysia terpaksa membayar pampasan atau kehilangan faedah-faedah di bawah CPTPP sehingga peruntukan tersebut dipatuhi sepenuhnya. Tuan Yang di-Pertua, Ipoh Barat dan YB Seputih telah membangkitkan situasi sekiranya lebih dari satu kesatuan wujud di tempat kerja, kesatuan mana yang mempunyai kuasa untuk berunding. Bagi memastikan keharmonian perusahaan dapat dikekalkan, Kementerian telah mewujudkan mekanisme berhubung proses pengiktirafan sekiranya terdapat dua atau lebih kesatuan di bawah di tempat pekerjaan tersebut melalui pindahan Akta 177. Dengan pindahan Akta 177 yang telah diluluskan oleh Parlimen pada 19 Disember 2019, hanya satu kesatuan sekerja yang dibenarkan berunding dengan majikan bagi memeterai perjanjian bersama sole bargaining right. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan boleh mengambil langkah-langkah untuk menentukan permohonan tersebut atau menjalankan undi sulit bagi membolehkan pekerja-pekerja yang terlibat memilih sebuah kesatuan sekerja untuk mewakili mereka dalam perundingan kolektif. Kesatuan sekerja yang mendapat undi tertinggi dengan izin highest vote akan mempunyai hak berunding tunggal sehingga kesatuan sekerja lain mendapat hak tersebut. YB Seputih dan YB Setiu telah membangkitkan usaha kementerian dalam mendidik majikan mengenai hak berkesatuan serta medium komunikasi yang boleh dilakukan oleh kementerian supaya kebajikan pekerja dapat disuarakan dengan lebih berkesan. Kementerian ini akan terus mengadakan sesi libat urus bersama pihak berkepentingan termasuk kesatuan sekerja untuk membincangkan mengenai isu-isu perburuhan seperti isu kebajikan pekerja. Selain itu, kerajaan juga menyediakan pelbagai platform latihan dan dana untuk kesatuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahlinya. Antara inisiatif yang dilaksanakan adalah satu, program kesedaran berkesatuan bersama graduan dan pelajar. Yang kedua, program outreach bersama pekerja, kesatuan sekerja, pelajar, pelatih dan mahasiswa. Yang ketiga, kursus pengurusan kesatuan sekerja. Dan yang keempat, penganugerahan Geran Pembangunan Kesatuan Sekerja GPKS. YB Setiu dan YB Pasir Mas juga tanggungjawab ahli kesatuan untuk memilih pegawai yang berkaliber dan bertanggungjawab untuk memastikan kesatuan boleh menyuarakan isu-isu yang melibatkan pekerja dan mampu bersaing dengan kesatuan yang lain. Tuan Yang di-Pertua, rang undang-undang ini perlu disegerakan pindahannya kerana ia akan mewujudkan kesatuan sekerja yang lebih matang, progresif dan bersaing secara sihat bagi memastikan faedah-faedah pekerja dapat dipertingkatkan. Berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh YB Jerlun, iaitu berkaitan dengan hukuman pemenjaraan, di bawah cadangan pindahan akta ini, hukuman pemenjaraan dimansuhkan sepenuhnya. Bagaimanapun, kadar denda sedia ada dinaikkan sedikit bagi memastikan kesatuan sentiasa berada di landasan yang betul sejajar dengan objektif penubuhannya. Akhir kata,
Sekali lagi, bagi pihak kementerian, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang berhormat atas pandangan, saranan dan teguran ahli-ahli yang berhormat. Akan diberikan perhatian dalam merangka dasar dan program-program kementerian dengan lebih cekap dan berkesan. Di atas keprihatinan yang berhormat sekalian, saya mengucapkan berbanyak terima kasih. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.